Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami dari kumpulan Kelabu yang terdiri pada Irdina Adiba Izzatul Husna dan saya sendiri Siti Diana akan membentangkan tentang solat-solat sunat. Solat-solat sunat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu solat sunat dilakukan secara berjemaah atau solat sunat yang dilakukan secara tidak berjemaah. Antara solat sunat yang dilakukan secara berjemaah ialah yang pertama, solat tarawih, solat raya Aidilfitri, solat raya Aidil Adha, solat istisqa, solat gerhana matahari dan bulan, dan solat witir. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Husna. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan solat sunat tarawih. Maksud tarawih ialah berehat dan dinamakan solat sunat tarawih kerana orang yang bersolat tarawih ini berehat setiap 4 rakaat. Maka solat ini dilaksanakan berselang-seli dengan berehat seketika. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syarbini dalam kitabnya Al-Iqna', dan setiap 4 rakaat dinamakan tarawih kerana mereka berehat selepasnya. Dan terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa tarawih ini berasal daripada perkataan murawahah yang bermaksud berulang-ulang dalam perbuatan. Tujuan berhenti rehat sekejap adalah untuk memperolehi keikhlasan dan memberikan ketenangan kepada mereka yang bersolat, khususnya kepada warga emas, di samping mengelakkan ketegangan badan selepas berbuka puasa. Hukum solat sunat tarawih. Hukum solat sunat tarawih adalah sunat muakkad yang mana yang sangat dituntut dalam Islam dan hanya dilakukan pada bulan Ramadan sahaja. Dan Rasulullah SAW sangat menggalakkan para sahabat dan umatnya untuk bersolat pada malam bulan Ramadan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang melakukan solat malam iaitu tarawih pada Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan keredaan dan keampunan Allah semata-mata, maka diampunkan segala dosanya yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Waktu solat sunat tarawih. Waktu untuk mengerjakan solat sunat tarawih adalah selepas solat sunat ba'diyah isyak sehinggalah terbitnya fajar. Dan solat ini hendaklah dilakukan dengan 2 rakaat dan 1 salam. Bilangan rakaat. Ada beberapa pendapat yang berbeza dari segi jumlah rakaat solat tarawih sebagaimana berikut, iaitu yang pertama 8 rakaat, yang kedua 20 rakaat dan yang ketiga ialah 36 rakaat. Namun Rasulullah tidak pernah menetapkan bilangan rakaat yang perlu dilakukan. Justru itu Rasulullah SAW menyuruh ia dilakukan mengikut kemampuan, keikhlasan dan kerelaan. Sekiranya tidak mampu melakukan 20 rakaat disebabkan tugas maupun kesihatan, memadai dengan 8 rakaat sahaja. Solat sunat tarawih dipisahkan kepada 2 rakaat demi 2 rakaat, iaitu 4 kali 2 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 salam. Niat solat sunat tarawih. Lafaz niat solat sunat tarawih ialah usolli sunnat tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Oleh itu, jika anda ingin mengerjakan solat sebanyak 8 rakaat, maka niat perlu dibaca sebanyak 4 kali dan niat ini perlu dibaca sebelum setiap kali mengangkat takbir. Panduan solat sunat tarawih adalah seperti berikut. Yang seterusnya ialah solat sunat hari raya Aidilfitri. Ta'rif Aid. Perkataan Al-Aidu diambil daripada perkataan Audah yang bermaksud kembali atau berulang. Hari raya Aidilfitri ini berulang dan kembali disambut pada setiap tahun. Dan ta'rif fitrah dan Aidilfitri ialah fitrah bererti asal kejadian atau kejadian semula jadi sesuatu benda, dan dinamakan Aidilfitri kerana zakat fitrah diwajibkan ke atas orang Islam pada hari tersebut. Pensyariatan solat sunat hari raya Aidilfitri. Solat sunat hari raya Aidilfitri disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Manakala hukum solat sunat hari raya Aidilfitri, mazhab Syafi'i dan Maliki menghukum solat sunat hari raya sebagai sunat muakkad.
Sunat muakkad bermaksud sunat yang sangat dituntut, kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya semenjak ia disyariatkan sehinggalah baginda wafat. Waktu solat sunat Hari Raya Aidilfitri, sesudah terbit matahari sehinggalah kepada sebelum masuknya waktu zuhur. Amalan sunat Lepas niat solat sunat Hari Raya Aidilfitri, usolli sunnata Aidilfitri raka'ataini adaan lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Cara mengerjakan solat sunat Raya Aidilfitri. Solat sunat Aidilfitri dilakukan sebanyak 2 rakaat seperti solat sunat yang lain. Cuma, ia mempunyai takbir tambahan, iaitu yang pertama, 7 kali takbir pada rakaat pertama diselangi dengan bacaan tasbih sebanyak 6 kali. Dan yang kedua, 5 kali takbir pada rakaat kedua diselangi dengan bacaan tasbih sebanyak 4 kali. Bacaan tasbih adalah seperti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Manakala khutbah raya akan dibacakan oleh khatib selepas solat sunat Aidilfitri. Solat sunat Hari Raya boleh dilaksanakan tanpa atau dengan khutbah mengikut kemampuan dan kesesuaian. Disunatkan imam memulakan khutbah pertama dengan bertakbir, yakni melafazkan Allahu Akbar 9 kali dan memulakan khutbah kedua dengan bertakbir 7 kali. Baiklah, seterusnya solat sunat Hari Raya Aidil Adha. Hukum mengerjakannya adalah sunat muakkad, yang itu bermaksud sunat yang amat digalakkan di dalam Islam. Solat sunat ini hendaklah dilaksanakan secara berjemaah dan selepasnya dibacakan 2 khutbah oleh khatib, iaitu pembaca khutbah. Cara melaksanakan solat sunat Aidil Adha adalah sama sebagaimana solat sunat Aidilfitri, cuma perbezaannya adalah dari segi niat. Waktu solat sunat Aidil Adha. Waktu solat sunat Aidil Adha bermula dengan terbitnya matahari hingga berlincir matahari, lebih kurang jam 8 pagi waktu Malaysia sehinggalah kepada sebelum masuk waktu zuhur. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari daripada Al-Bara' radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dengan bersabda, perkara pertama yang akan kita lakukan pada hari ini ialah mengerjakan solat. Oleh itu, waktu yang paling afdal ialah ketika matahari naik sekadar segalah, kerana pada waktu itu Rasulullah SAW sering melakukan solat. Solat sunat ini biasanya dilakukan yang lebih awal berbanding solat sunat Aidilfitri, kerana selepas solat, jemaah bersegera melakukan ibadah korban. Niat solat sunat Aidil Adha. Bagi yang solat secara bersendirian, usalli sunnatan li Aidil Adha raka'ataini lil adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat Aidil Adha 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Bagi makmum, usalli sunnatan li Aidil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dan sebagai imam, usalli sunnatan li Aidil Adha raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat Aidil Adha 2 rakaat sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Cara mengerjakan solat sunat Aidil Adha. Pada rakaat pertama, solat dimulakan dengan takbiratul ihram, kemudian dibacakan doa iftitah. Yang ketiga, lakukan takbir tambahan. Selesai membaca iftitah, kita akan bertakbir sebanyak 7 kali yang diselang-selang dengan bacaan tasbih, iaitu takbir 7 kali dan tasbih 6 kali. Bacaan tasbih di antara takbir adalah seperti berikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selesai takbir sebanyak 7 kali, seterusnya kita akan membaca surah Al-Fatihah. Jika solat berjemaah, surah Al-Fatihah dibacakan sesudah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian baca surah selepas surah Al-Fatihah. Selepas selesai baca Al-Fatihah, maka bacalah pula ayat daripada surah Al-Quran seperti surah Al-A'la atau surah yang lain.
pemilihan surah adalah bebas dan solat diteruskan sehingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua dimulai dengan lafaz takbir intiqalas. Kemudian pada rakaat kedua juga dilakukan takbir tambahan, iaitu bertakbirlah sebanyak 5 kali yang diselang-seli dengan bacaan tasbih, takbir 5 kali dan tasbih 4 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surah selepas surah Al-Fatihah. Bacalah surah daripada surah Al-Quran seperti surah Al-Ghashiyah atau surah yang lain. Kemudian solat diteruskan dengan rukuk dan sujud sehingga selesai rakaat kedua. Selepas memberi salam, dibacakan 2 khutbah dan oleh khatib, para jemaah hendaklah diam dan mendengar dengan penuh perhatian. Solat minta hujan iaitu solat istisqa. Solat ini dikenali sebagai solat meminta hujan kerana berlakunya kemarau. Istisqa bermaksud meminta siraman air. Solat ini dilakukan dengan penuh harap kepada Allah SWT supaya diampunkan dosa dan diturunkan hujan beserta rahmat daripadanya. Hukum mendirikan solat ini adalah sunat muakkad. Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat minta hujan sebagaimana dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW keluar pada suatu hari untuk meminta hujan, lalu bersolat bersama-sama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Kemudian baginda berkhutbah dan berdoa kepada Allah SWT dan menghadap mukanya ke arah kiblat dengan menadah kedua-dua tangannya. Kemudian memalingkan rida, memindahkan yang di sebelah kanan ke sebelah kiri dan yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Hadis riwayat Baihaqi. Niat solat sunat ini adalah usolli sunnatan istisqa'i rak'ataini imaman bagi imam atau makmuman lillahi ta'ala bagi makmum. Solat ini boleh dikerjakan secara seorang diri atau berjemaah. Setiap rakaat adalah 2 kali berdiri, 2 kali rukuk dan 2 kali sujud, iaitu mengandungi 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Pada rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah dan sebarang surah dan kemudian rukuk. Kemudian berdiri tegak sekali lagi selepas rukuk dan membaca Al-Fatihah lagi sekali beserta surah. Selepas itu rukuk, i'tidal dan sujud. Pada rakaat kedua kita lakukan sama seperti rakaat pertama. Surah yang dibaca sebaik-baiknya surah yang panjang. Disunatkan imam membaca khutbah atau peringatan memuji-muji kebesaran Allah SWT yang menjadikan matahari dan bulan yang merupakan tanda kebesarannya, memberi nasihat, memperbanyakkan amal baik serta menjauhkan dosa dan maksiat. Solat sunat istisqa berjemaah adalah sempurna jika disertai imam atau pemimpin negara agama, penguasa dan seluruh penduduk kampung atau negeri. Sebelum mengerjakan solat sunat istisqa, mereka digalakkan berpuasa selama 3 hari. Ketua-ketua setiap kawasan bertindak menganjurkan kepada penduduk supaya memperbanyakkan taubat serta meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Pada hari keempat sesudah berpuasa, penduduk beramai-ramai sama ada lelaki, wanita, tua, muda dan kanak-kanak pergi ke tanah lapang untuk mengerjakan solat sunat istisqa. Mereka perlu memakai pakaian yang biasa atau lusuh dengan tujuan merendah diri kepada Allah SWT. Solat dikerjakan dengan rasa rendah diri, mengharap kepada pertolongan serta kasih sayang Allah SWT. Rasulullah SAW keluar untuk bersolat istisqa dengan penuh tawaduk, khusyuk, menghina diri dan mengenakan pakaian biasa dengan penuh harapan. Baginda bersolat 2 rakaat sebagaimana solat hari raya tetapi tidak berkhutbah seperti khutbah yang biasa itu. Hadis riwayat Nasa'i. Doa minta hujan itu kita digalakkan supaya memperbanyakkan doa, zikir, memohon ampun dengan merendah diri dan menghinakan diri ketika melaksanakan solat istisqa. Baiklah, kita beralih pula kepada solat sunat gerhana matahari dan bulan. Hukum mengerjakan solat gerhana matahari iaitu al-khusuf dan gerhana bulan iaitu al-khusuf ialah sunat muakkad. Ia lebih utama dikerjakan secara berjemaah dan diseru as-salatul jami'ah ketika ingin mengerjakannya. Solat gerhana matahari telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, manakala solat gerhana bulan pula disyariatkan pada tahun kelima Hijrah. Cara mendirikan solat gerhana. Solat sunat gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan 2 rakaat dan setiap rakaat mempunyai 2 kali rukuk.
Orang yang melakukannya hendaklah berniat sama ada mengerjakan solat sunat gerhana matahari atau solat sunat gerhana bulan. Bagi solat gerhana matahari, bacaan Al-Fatihah dan ayat Quran dibaca secara sir, iaitu perlahan. Manakala bagi solat sunat gerhana bulan, bacaan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran dibaca secara jahar, iaitu secara kuat. Cara mengerjakan solat sunat gerhana. Pada rakaat pertama, berdiri kali pertama. Berdiri lalu takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah yang panjang, rukuk yang panjang, bangun dari rukuk lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Berdiri kali kedua. Pada rakaat pertama, berdiri membaca surah Al-Fatihah, membaca surah yang panjang tetapi lebih pendek dari yang dibaca pada berdiri yang pertama. Rukuk, bangun dari rukuk lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Iktidal, kemudian turun dengan sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud, lalu bangun untuk ke rakaat yang kedua. Berdiri kali ketiga bagi rakaat kedua. Berdiri membaca surah Al-Fatihah, membaca surah, rukuk, bangun dari rukuk lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Berdiri kali keempat pada rakaat kedua. Berdiri membaca surah Al-Fatihah, membaca surah, rukuk, bangun dari rukuk lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. I'tidal, kemudian turun untuk sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dengan dibaca tasyahud akhir, kemudian memberi salam. Khutbah. Lepas solat dikerjakan, maka imam bangun berkhutbah dengan dua khutbah. Rukun-rukun dan syarat-syaratnya sama dengan dua khutbah Jumaat. Isi khutbah hendaklah mendorong agar orang ramai bertaubat dan melakukan kebaikan serta memberi ingatan agar tidak lalai dan terpedaya. Seterusnya, solat sunat witir. Solat witir dilakukan selepas solat isyak. Solat sunat witir hukumnya sunat muakkad, iaitu sunat yang amat digalakkan di dalam Islam. Solat ini disebut witir kerana ganjil, bersesuaian dengan bilangan rakaat solat sunat ini, iaitu 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Waktu mengerjakan solat witir ialah sepanjang malam, iaitu selepas menunaikan solat fardu isyak sehinggalah menjelang sebelum masuk waktu solat fardu subuh. Sebaiknya dikerjakan sebagai pelengkap dan penutup solat tahajud atau solat tarawih. Bilangan rakaat solat witir adalah dalam bilangan ganjil. Cara mengerjakan witir ialah 1 salam bagi setiap 2 rakaat dan ditambah 1 rakaat di hujungnya dengan 1 salam. Maksudnya ialah 1 rakaat iaitu 1 kali 1 rakaat, 3 rakaat, 1 kali 2 rakaat dan 1 rakaat lagi secara berasingan. 5 rakaat, 2 kali 2 rakaat dan 1 rakaat lagi secara berasingan. 7 rakaat, 3 kali 2 rakaat dan 1 rakaat lagi secara berasingan. 9 rakaat, 4 kali 2 rakaat dan 1 rakaat lagi secara berasingan. 11 rakaat, 5 kali 2 rakaat dan 1 rakaat lagi secara berasingan. Niat solat witir. Bagi 2 rakaat, lafaznya ialah usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bagi niat solat witir 1 rakaat, lafaznya berbunyi usalli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cara solat sunat witir ialah pada rakaat pertama, solat dimulakan dengan takbiratul ihram. Kemudian, bacalah doa iftitah. Seterusnya, bacalah surah Al-Fatihah.
Kemudian baca surah Al-A'la atau surah yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Selesai membaca surah, teruskan dengan rukuk dan sujud sehingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua dimulai dengan lafaz takbir intiqalat, iaitu takbir permulaan rakaat kedua. Seterusnya baca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun atau surah-surah yang lain. Salat diteruskan dengan rukuk dan sujud. Bangun dari sujud, terus lakukan tahiyat akhir sehinggalah selesai rakaat kedua. Selesai tahiyat, salat diakhiri dengan memberi salam untuk 2 rakaat pertama. Pada rakaat ketiga, iaitu rakaat yang terakhir, dilakukan sama seperti permulaan salat rakaat pertama. Berdirilah tegak untuk takbiratul ihram. Ulangi langkah seperti rakaat pertama, iaitu membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah, dan diikuti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Salat diteruskan dengan rukuk, sujud, tahiyat akhir dan memberi salam. Seterusnya ialah salat sunat yang tidak dilakukan secara berjamaah. Antaranya ialah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, salat tahajud, salat duha, salat istikharah, salat isyraq, salat awabin, salat wudu, salat taubat, salat hajat, salat sunat musafir dan salat tasbih. Saya serahkan kepada saudari Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan solat rawatib. Solat sunat rawatib merupakan solat sunat yang dikerjakan sebelum dan selepas solat fardu sebagai pelengkap atau tambahan untuk menampung kekurangan semasa mengerjakan solat fardu. Solat sunat rawatib merupakan sunat muakkad, iaitu yang amat dituntut dan digalakkan dan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Namun, sekiranya berkeinginan atau masih mempunyai masa, terus berdiri untuk mengerjakan 2 rakaat lagi dengan menggunakan niat dan cara yang sama. Solat sunat rawatib juga dikenali dengan nama solat sunat qabliyah, iaitu solat sunat yang didirikan sebelum solat fardu, dan solat sunat ba'diyah, iaitu solat sunat yang didirikan selepas solat fardu. Yang pertama, solat sunat subuh. Solat rawatib di waktu fardu subuh dikerjakan sesudah azan subuh, iaitu sebelum iqamat sebanyak 2 rakaat. Dikenali juga sebagai solat sunat qabliyah subuh, dan tidak ada solat sunat rawatib selepas fardu subuh. Caranya sama sebagaimana solat sunat 2 rakaat yang lain. Lafaz niatnya, usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat sunat zuhur. Solat sunat zuhur terdapat 2 jenis, iaitu solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Cara melakukan solat sunat rawatib qabliyah zuhur ialah sesudah azan zuhur dan sebelum iqamat. Setelah selesai solat fardu zuhur dan bacaan wirid serta doa, dibolehkan untuk mengerjakan solat sunat rawatib ba'diyah zuhur. Lafaz niat solat sunat qabliyah zuhur. Usalli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat solat sunat ba'diyah zuhur pula ialah usalli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat sunat asar. Cara melakukan solat sunat asar ialah sesudah azan asar dan sebelum iqamat. Hanya terdapat solat rawatib qabliyah asar sahaja dan tiada solat rawatib dilakukan selepas solat fardu asar. Lafaz niat bagi solat sunat qabliyah asar ialah usalli sunnatal asri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya ialah solat sunat maghrib. Solat sunat maghrib mempunyai 2 jenis, iaitu solat sunat qabliyah dan ba'diyah maghrib. Cara melakukan solat sunat rawatib qabliyah maghrib ialah sesudah azan maghrib dan sebelum iqamat. Setelah selesai solat fardu maghrib dan bacaan wirid serta doa, kita berdiri lagi untuk mengerjakan solat sunat rawatib ba'diyah maghrib. Lafaz niat solat sunat qabliyah maghrib ialah usalli sunnatal maghribi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala.
sahaja aku solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Manakala, lafaz niat bagi solat sunat ba'dah maghrib pula ialah usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat selepas maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat sunat isyak. Solat sunat isyak juga mempunyai 2 jenis, iaitu solat sunat qabliyah dan ba'dah isyak. Cara melakukan solat sunat rawatib qabliyah isyak ialah sesudah azan isyak dan sebelum iqamat. Setelah selesai solat fardu isyak dan bacaan wirid serta doa, kita berdiri lagi untuk mengerjakan solat sunat rawatib ba'dah isyak. Lafaz niat solat sunat qabliyah isyak. Usalli sunnatal isya'i raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat sebelum isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat sunat ba'da isyak pula ialah usalli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat selepas isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ialah solat sunat muakkad dan dilakukan sebanyak 2 rakaat sebaik saja memasuki masjid, iaitu sebelum seseorang itu duduk atau melakukan sesuatu yang lain. Sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu mendatangi atau memasuki masjid, maka janganlah duduk sebelum mengerjakan solat 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Suatu hendak masuk ke dalam masjid disunatkan untuk membaca doa masuk masjid, iaitu Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik, yang bermaksud, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Waktu bagi mendirikan solat tahiyatul masjid. Solat sunat ini tiada batasan waktu dan kita boleh mengerjakannya pada bila-bila masa sahaja sebaik memasuki masjid, iaitu sebelum kita duduk. Niat solat tahiyatul masjid. Usalli sunnata tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cara mengerjakan solat tahiyatul masjid. Yang pertama, pada rakaat pertama, baca surah Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Kafirun selepasnya. Pada rakaat kedua, baca surah Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Ikhlas selepasnya. Dan selesai menunaikan solat sunat tersebut, berniatlah beriktikaf di dalam masjid sebagaimana berikut. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnata lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya ialah solat tahajud. Tahajud merupakan solat sunat yang didirikan setelah terbangun daripada tidur malam, meskipun tidur itu hanya sebentar saja. Sebaiknya dilakukan di sepertiga malam. Hukum solat tahajud adalah sunat muakkad. Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud walau satu malam pun, sehingga kedua-dua kaki baginda bengkak-bengkak kerana terlalu banyak berdiri. Baginda bersabda pada yang artinya, solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam, yakni solat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Waktu solat tahajud. Solat tahajud boleh dilakukan pada waktu malam selepas terjaga daripada tidur selepas waktu isyak hingga subuh. Lebih afdal didirikan pada tengah malam selepas 1/3 malam. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil ayat 14 yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, kecuali sebahagian yang kecil, iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, atau lebih daripada 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Amalan bangun untuk beribadah selepas tidur malam ini dikenali sebagai Qiyamul Lail. Niat solat tahajud. Usalli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jumlah rakaat bagi solat sunat tahajud. Tidak ada keterangan khusus berkenaan solat sunat tahajud secara terperinci. Bilangan rakaatnya tidak terbatas, tetapi sekurang-kurangnya dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Solat sunat tahajud boleh dikerjakan sebanyak 2, 4, 6, 8 dan 12 rakaat, tetapi ia boleh dilakukan sebanyak mungkin mengikut kemampuan anda. Pelaksanaan cara solat tahajud ini adalah sama seperti solat-solat sunat yang lain. Bacaan surah.
Tidak ditetapkan surah untuk dibaca selepas membaca surah Al-Fatihah dan dibolehkan untuk membaca sebarang surah yang diingini. Doa tahajud. Selesai solat, baca doa berikut. Seterusnya ialah solat duha. Secara bahasa, ad-duha boleh diterjemahkan kepada waktu pagi atau sinar pagi. Oleh itu, solat sunat duha adalah solat yang dilakukan pada waktu pagi di antara waktu solat subuh dan solat zuhur. Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya untuk merutinkan solat sunat duha. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa beliau berkata, "Kekasihku telah berpesan kepadaku terhadap 3 perkara, iaitu berpuasa sebanyak 3 hari dalam sebulan, 2 rakaat solat duha dan supaya aku melakukan solat witir sebelum aku tidur." Hadis riwayat Muslim. Waktu bagi solat duha. Solat sunat duha dilakukan apabila matahari telah naik pada waktu pagi sekadar 1 galah tingginya, iaitu sekitar 20 hingga 30 minit selepas terbitnya matahari. Tempoh waktu ini berlarutan sehingga hampir gelincirnya matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur, maka tamatlah waktu duha. Rakaat solat duha. Solat sunat duha boleh dikerjakan sebanyak 2, 4, 6 atau 8 rakaat dengan setiap 2 rakaat disertai dengan 1 salam. Pelaksanaan solat ini adalah sama seperti solat-solat sunat yang lain. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau ditanya tentang bilangan rakaat solat sunat duha yang dikerjakan oleh Rasulullah. Maka beliau menjawab, baginda bersolat sebanyak 4 rakaat dan menambah lebih daripada itu jika baginda berkehendaki. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani yang menyatakan bahawa Rasulullah solat sebanyak 8 rakaat pada hari pembukaan kota Mekah. Kedua-dua riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Niat solat sunat duha. Usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bacaan surah. Tidak ditetapkan sebarang surah dalam solat duha. Namun, kebiasaannya solat sunat duha dibacakan surah ad-duha dalam solat sunat duha. Berikut merupakan doa yang digalakkan untuk dibaca selepas selesai melakukan solat sunat duha. Solat istikharah. Istikharah adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud meminta penjelasan atau panduan. Dari segi istilah pula, istikharah ialah solat sunat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam memilih atau melakukan sesuatu perkara atau urusan. Ia dilakukan apabila seseorang itu ragu-ragu dalam membuat sesuatu pilihan atau menentukan apa yang terbaik. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang bermaksud, Rasulullah SAW mengajar kami beristikharah dalam semua perkara seperti mengajar kami surah daripada Al-Quran. Baginda berkata, apabila seseorang daripada kamu mahu melakukan perkara yang tidak jelas, dia perlu solat 2 rakaat yang bukan fardu, kemudian berdoa. Diriwayatkan oleh semua kecuali Muslim. Solat sunat istikharah dilakukan dengan mengharapkan supaya keputusan yang diambil nanti mendapat pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat istikharah. Solat sunat istikharah sebaik-baiknya dikerjakan pada waktu malam, iaitu qiyamul lail bersama-sama solat tahajud dan solat taubat. Boleh juga dilakukan pada waktu selain waktu tahrim, iaitu waktu yang diharamkan solat. Lakukan solat istikharah 3 atau 7 hari berturut-turut mengikut kepentingannya. Niat solat sunat istikharah. Usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jumlah rakaat. Solat istikharah boleh dikerjakan 2 rakaat atau sehingga 12 rakaat dengan 6 salam. Cara solat istikharah. Rakaat pertama dimulakan dengan takbir dan berniat dalam hati. Yang kedua, membaca doa iftitah diikuti membaca surah Al-Fatihah dan dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Seterusnya, rukuk dan i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan sujud kali kedua. Bagi rakaat kedua pula ialah dimulakan dengan lafaz takbir permulaan rakaat kedua
membaca surah Al-Fatihah dan dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Seterusnya rukuk dan iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan sujud kali kedua. Dan seterusnya membaca doa istikharah ketika sujud akhir, iaitu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang bermaksud, Maha suci engkau, tiada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seterusnya duduk tahiyat akhir, memberi salam dan membaca surah Al-Fatihah dan berwirid. Perbanyakkan istighfar dan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali membaca doa solat sunat istikharah. Doa solat sunat istikharah. Ya Allah, aku memohon agar memilih mana yang baik menurut Engkau, ya Allah. Aku juga memohon diberikan kepastian dengan ketentuan-Mu dan aku memohon dengan kemurahan-Mu Tuhan yang Maha Agung. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Berkuasa, sedangkan aku tidak tahu. Engkau Tuhan yang amat mengetahui segala sesuatu yang masih tersembunyi. Ya Allah, jika menurut pendapat-Mu urusan ini, sebutkan perkara tersebut, memberi kebaikan bagiku untuk agamaku, kehidupanku dan pekerjaanku, maka takdirkanlah ia bagiku dan berkatilah ia padaku. Jika menurut pengetahuan-Mu bahawa urusan ini, yakni sebutkan perkara tersebut, memberi keburukan bagiku untuk agamaku, kehidupanku dan pekerjaanku, maka kumohon agar Engkau jauhkan ia daripadaku dan kurniakanlah bagiku hanya kebaikan di mana sahaja aku berada. Jadilah aku orang yang redha atas anugerah-Mu. Kemudian kita beralih pula kepada solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menganugerahkan satu lagi hari kepada kita untuk bertaubat dan merasai nikmat hidup yang dianugerahkan. Rasulullah SAW menyatakan pahala yang besar bagi sesiapa yang melaksanakan ibadah tersebut. Baginda SAW bersabda, sesiapa yang melakukan solat subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian dia bersolat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umrah. Berkata Rasulullah SAW secara sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu solat sunat isyraq, iaitu ketika matahari tinggi kira-kira segalah, iaitu selepas waktu diharamkan solat. Tempoh solat ini adalah sangat singkat, iaitu lebih kurang 12 minit selepas syuruk sehingga masuk waktu duha. Diberi tempoh jarak masa sebegini sejak waktu syuruk, iaitu terbit matahari, adalah supaya ia tidak menyamai orang yang menyembah matahari. Waktu ini juga adalah haram untuk melakukan sebarang solat kerana tanduk syaitan berada di antara matahari. Bilangan rakaat solat ini adalah 2 rakaat sahaja. Niat solat isyraq, iaitu solat sunatul isyraqi rakaatain lillahi ta'ala. Bermaksud sahaja aku solat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cara melakukannya, iaitu pada rakaat pertama bacalah surah Al-Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Kafirun atau surah lain daripada Al-Quran. Pada rakaat kedua bacalah surah Al-Fatihah dan diikuti surah Al-Ikhlas atau surah lain daripada Al-Quran. Doa salat isyraq iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala yawma afiyatan wa ja'a syamsa min matla'iha. Allahumma rizqni khairal hadzal yawm wa dafa'anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya segala puji kembali kepada Allah yang telah menjadikan hari ini sejahtera dan telah terbit matahari dari tempat terbitnya. Ya Allah, berilah aku kebaikan hari ini dan jauhkan daripadaku keburukan hari ini. Ya Allah, terangilah hatiku dengan cahaya hidayahmu sebagaimana telah Engkau terangi bumi dengan cahaya mataharimu. Terus menerus dengan rahmatmu, ya Tuhan yang Maha Pengasih. Baiklah. Seterusnya, salat sunat awabin. Awabin ialah perkataan daripada bahasa Arab yang bererti orang yang sering bertaubat. Mengikut fahaman mazhab Syafi'i yang dipegang oleh orang Islam di Malaysia, salat sunat awabin membawa pengertian salat yang dilakukan selepas fardu maghrib menanti waktu isyak. Waktu salat sunat awabin iaitu di antara maghrib dan isyak.
sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebaik-baiknya 6 rakaat dengan 3 kali salam, iaitu untuk mengerjakan solat sunat awabin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat maka disamakan untuk orang itu ibadah selama 12 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Niat solat sunat awabin dan cara mengerjakannya. 2 rakaat pertama diniatkan untuk memelihara iman, iaitu dengan niat usalli sunnatal awabin ma'a hifzil imani raka'ataini lillahi ta'ala. Yang bermaksud sahaja aku salat 2 rakaat sunat awabin serta menjaga iman sunat kerana Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas 6 kali, surah Al-Falaq sekali dan surah An-Nas sekali. Pada rakaat kedua kita membaca seperti bacaan pada rakaat pertama. Kemudian 2 rakaat kedua dilakukan dengan niat bertaubat, dengan niat usalli sunnatal awabin ma'a taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Yang bermaksud sahaja aku salat 2 rakaat sunat awabin serta bertaubat kerana Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama dan kedua dibaca surah Al-Fatihah dan diikuti dengan mana-mana surah. Kemudian 2 rakaat ketiga dilakukan dengan niat istikharah, iaitu usalli sunnatal awabin ma'a istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Yang bermaksud sahaja aku salat 2 rakaat serta istikharah kerana Allah Ta'ala. Dan pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua kita membaca surah Al-Fatihah serta surah Al-Ikhlas. Doa solat sunat awabin adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saddidni bil imani wa hafazhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Yang bermaksud, ya Allah, penuhkanlah aku dengan iman dan peliharakanlah ia sepanjang hidupku, waktu matiku dan selepas matiku. Seterusnya, solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk dilakukan selepas mengambil wuduk dan dikenali sebagai solat syukur wuduk. Solat sunat wuduk merupakan solat sunat sebanyak 2 rakaat yang dilakukan setiap kali seseorang itu selesai mengambil wuduk. Tidak ada waktu yang ditetapkan sama ada pagi, petang, siang ataupun malam. Solat ini tergolong di dalam sembahyang sunat muqayyad, iaitu solat yang dikaitkan dengan waktunya, iaitu dengan wuduk. Dengan itu, solat sunat ini boleh dilakukan walaupun dalam waktu terlarang untuk melakukan solat sunat. Rasulullah SAW menyebut tentang solat ini dengan sabdanya, sesiapa daripada kalangan muslim yang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian melakukan solat 2 rakaat dengan menghadap kiblat dengan sepenuh hati, pasti mendapat syurga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Niat solat sunat wuduk, iaitu usalli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cara mengerjakan solat sunat wuduk iaitu pada rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan membaca ayat kursi atau surah Al-Kafirun ataupun surah lain daripada Al-Quran. Pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan membaca ayat kursi atau surah Al-Kafirun atau surah lain daripada Al-Quran. Kemudian solat sunat taubat. Solat sunat taubat ialah solat yang disunatkan dilakukan apabila seseorang melakukan dosa atau merasakan diri telah berbuat dosa dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan pendosa adalah mereka yang bersegera bertaubat. Bertaubat di sini maksudnya ikhlas menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat sunat taubat boleh dikerjakan pada bila-bila masa sahaja kecuali waktu yang diharamkan solat. Namun solat ini lebih afdal dilakukan selepas tengah malam, iaitu sewaktu qiyamul lail, bangun pada 2/3 malam untuk beribadat kepada Allah. Namun apabila kita berasa bersalah dan mahu kembali kepada Allah, maka lebih baik kembali yang dimulai dengan amalan serta-merta. Bilangan rakaat bagi solat sunat taubat, mengikut panduan kebanyakan ulama, solat sunat taubat boleh dikerjakan sebanyak 2 atau 4 atau 6 rakaat. Niat solat sunat taubat iaitu usalli sunnatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.
Bacaan doa dalam sujud akhir iaitu semasa sujud akhir sebelum bangun dari tahiyat. Ucapkanlah sebagaimana berikut sebanyak 40 kali iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bermaksud tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku daripada golongan orang-orang yang zalim. Sesudah salam, perbanyakkan istighfar dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Maka ucapkanlah istighfar berulang kali iaitu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar boleh sahaja dilakukan dengan mengucapkan nafas astaghfirullah ataupun istighfar dalam erti kata lain dengan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu seseorang itu benar-benar menyesali terhadap maksiat yang dilakukan, berhenti dari melakukannya serta berazam untuk tidak mengulanginya kembali buat selamanya. Doa taubat adalah seperti berikut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar dan tiada siapa yang akan mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau. Maka ampunilah aku dengan keampunan yang besar daripada sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Selepas selesai baca doa, maka sujudlah dan membaca sayyidul istighfar iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seterusnya ialah salat sunat hajat. Apakah maksud salat sunat hajat? Salat sunat hajat ialah salat yang dikerjakan apabila kita memohon sesuatu hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada memohon kebaikan ataupun menolak sesuatu keburukan. Tidak kira sama ada doa itu dalam keadaan terdesak atau semata-mata menunaikan kewajipan, setiap doa pasti Allah akan beri perhatian. Waktu salat sunat hajat boleh dilakukan pada siang dan malam, terutama apabila ada sesuatu hajat yang baik untuk dipohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun lebih afdal jika ia dilakukan pada waktu tengah malam, sama ada dalam pukul 1, 2 atau 3 pagi. Iaitu setelah bangun daripada tidur, terlebih dahulu hendaklah kita solat tahajud. Kemudian dibacakan surah Al-Fatihah sekali untuk dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, arwah kaum muslimin muslimat dan arwah ibu bapa. Selepas itu barulah dimulakan solat sunat hajat ini. Niat solat sunat hajat ialah usalli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat bagi solat sunat hajat. Solat ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Solat hajat paling afdal ialah 12 rakaat dengan 6 kali salam. Cara solat hajat iaitu pada rakaat pertama solat dimulakan dengan takbiratul ihram, kemudian dibacakan surah doa iftitah dan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayatul kursi. Selepas membaca surah, teruskan dengan rukuk dan sujud sehingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua dimulai dengan lafaz takbir intikhalat dan dibacakan dengan surah Al-Fatihah. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas dan solat diteruskan dengan rukuk dan sujud. Kemudian bangun dari sujud dan terus lakukan tahiyat akhir sehingga selesai rakaat kedua. Selesai tahiyat, solat diakhiri dengan memberi salam. Bacaan dalam sujud akhir, semasa sujud akhir iaitu sebelum bangun daripada untuk tahiyat, seeloknya bacalah tasbih sebagaimana di bawah sebanyak 40 kali iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku daripada golongan orang-orang yang zalim. Seterusnya ialah solat sunat musafir. Bilakah solat sunat musafir ini dikerjakan? Solat sunat musafir dikerjakan apabila hendak bermusafir, sama ada berziarah, menunaikan haji atau umrah, berniaga dan seumpamanya dengan perjalanan melebihi 60 batu, iaitu 2 marhalah. Disunatkan solat sunat 2 rakaat. Niat solat sunat musafir. Lafaznya ialah usolli sunnatus safari raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat kerana hendak musafir
2 rakaat sunat kerana Allah Ta'ala. Cara mengajarkan salat ini ialah pada rakaat pertama dimulai dengan lafaz takbiratul ihram berserta niat. Kemudian membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Kafirun atau surah lain daripada Al-Quran. Kemudian meneruskan solat sehingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua dimulai dengan lafaz takbir intiqalat, iaitu takbir permulaan rakaat kedua. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Ikhlas atau surah lain daripada Al-Quran. Seterusnya meneruskan solat sehingga selesai rakaat kedua. Akhirnya memberi salam. Selepas pulang dari musafir, disunatkan juga solat sunat 2 rakaat. Syarat solat itu dilakukan sebelum sampai ke rumah. Yang seterusnya ialah solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih diberikan nama sedemikian kerana diucapkan tasbih sebanyak 300 tasbih semasa mengerjakannya. Dianjurkan mengerjakan solat sunat ini setiap malam dan sekiranya tidak mampu dikurangkan kepada sekali seminggu. Sekiranya masih tidak mampu dikurangkan kepada sekali sebulan, dan sekiranya masih tidak sanggup sekali sebulan, memadailah melakukannya sekali dalam setahun atau setidak-tidaknya sekali dalam seumur hidup. Rakaat solat sunat tasbih. Terdapat 2 cara mengerjakan solat sunat ini bergantung kepada waktu ianya dikerjakan. Sekiranya dikerjakan pada waktu siang hari, hendaklah dikerjakan sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam. Sekiranya dikerjakan pada malam hari, hendaklah dikerjakan sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Niat solat sunat tasbih. Lafaz niat solat sunat tasbih jika dikerjakan di siang hari ialah usalli sunnat tasbihi 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat sunat tasbih jika dikerjakan di malam hari. Lafaznya ialah usalli sunnat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cara mengerjakan solat sunat tasbih. Pada rakaat pertama, niat ketika takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah selepas Al-Fatihah. Selepas itu bertasbih sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk. Bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal. Bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud kedua, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian duduk istirahat. Sebelum bangun untuk rakaat kedua, bertasbih sebanyak 10 kali. Pada rakaat kedua, membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Selepas itu, bertasbih sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud kedua, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian duduk tasyahud akhir dan membaca tahiyat, bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian memberi salam. Bacaan tasbih dalam solat ialah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bermaksud Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha besar. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Sekian, terima kasih.